Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah semuanya di Masjid Yusof Ishak pada hari ini? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Dan bagaimana kita hari ini sudah bersedia untuk mengikuti kajian kita berkenaan dengan kitab Fathul Bari. Dan hari ini kita akan masuk kepada bab kita yang baru. Kan? Sebab minggu lepas kita dah selesai bincangkan bab kita yang ke-41. Dan hari ini kita akan masuk kepada perbincangan kita di bab yang ke-42. Okey? Baik, hadis kita yang berada di bab yang ke-42 bertajuk, iaitu bab 42 kita ya hari ini, dia bertajuk menghafal ilmu. Ya, menghafal ilmu. Kita berada di halaman 359. Ya, kita berada di halaman 359. Sebagaimana biasanya, jika sekiranya ada di kalangan kita yang berbeza muka suratnya atau halamannya, sila cari hadis kita di bab yang ke-42. Bertajuk menghafal ilmu. Okey? Bertajuk menghafal ilmu. Jadi mudah-mudahan jumpalah ya jika sekiranya muka suratnya berbeza dengan muka surat yang ada di kitab Ustazah. Baik, jadi hari ini kita akan mula pada muka surat 359 untuk membincangkan hadis kita bernombor 118. Ya, hadis kita bernombor 118. Saya nak beritahu terlebih dahulu di sini, dalam bab ini kita ada 3 hadis. 3 hadis. Tetapi untuk perbincangan bab ini saya rasa berpada sahaja. Kita bincangkan hadis kita bernombor 118. Maknanya di sini Ustazah tidak masuk dah untuk hadis 119 dan 120. Jadi maknanya nak stop perbincangannya bagi bab ini untuk hadis 118 sahaja. Kerana sama, tidak ada perbezaannya, sama intipatinya. Maksudnya apa yang ingin disampaikan adalah sama berkenaan dengan menghafal ilmu yang kita pelajari. Baik, apakah yang dibincangkan dalam hadis kita bernombor 118 ini? Baik, kita lihat begini jemaah. Okey, siapa yang ada kitabnya boleh rujuk, siapa yang tidak ada kitabnya bolehlah sila untuk lihat nota yang saya sediakan di skrin kita pada hari ini. Baik, hadis ini kisah penceritaannya adalah daripada Abu Hurairah. Okey. An Abi Hurairah qala innan nasa yaqulun akthara Abu Hurairah walaula ayatani fi kitabillahi ma haddathtu hadithan thumma yatslu innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda ila qawlihi ar-rahim. Inna ikhwanana minal muhajirin kana yashghaluhumus safqu bil aswaqi wa inna ikhwanana minal ansari kana yashghaluhumul amalu fi amwalihim wa inna Aba Hurairah kana yalzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bishiba'i batnihi wa yahduru ma la yahdurun wa yahfazu ma la yahfazun. Okey, boleh di situ bacaan bahasa Arabnya? Apa maksudnya di sana? Entah Ustazah, tak baca terjemahan, tak faham. Okey, jom kita baca terjemahan kita di sini. Baik, terjemahan kita sama ya sebagaimana yang ada dalam kitab. Mungkin ada sedikit yang saya terjemahkan di sini ikut kepada kefahaman saya juga, berbeza-beza sedikit lah dengan apa yang ada di kitab. Baik, hadis ini diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana beliau berkata,
Sesungguhnya orang-orang mengatakan, itu orang ramai lah ya, mengatakan Abu Hurairah paling banyak menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah dengar ada orang yang berkata Abu Hurairah ni paling banyak sampaikan hadis Nabi. Jadi apa kata Abu Hurairah di sini? Dia kata, jika bukan kerana 2 ayat dalam kitabullah, aku tidak akan menyampaikan satu hadis pun. Jadi, ketika dia sampaikan hadis ini ya, dia pun baca surah Al-Baqarah ayat 159 hingga 160. Itu tadi apa ayatnya? Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Okay, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda, hinggalah ke akhir ayat yang ke-160. Jadi ayat ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 159 hingga 160. Ya, nanti boleh rujuk dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 159 hingga 160. Cuba rujuk kembali ayatnya yang penuh. Kerana di situ kita nyatakan sebahagiannya sahaja. Awal dan akhir ayatnya. Jadi tanggungjawab kita lah ya untuk buka Al-Quran dan lihat ayat yang dibaca oleh Abu Hurairah itu tadi. Sebagai kita panggil yang menguatkan apa yang beliau lakukan, iaitu menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila ramai orang kata Abu Hurairah ni banyak meriwayatkan hadis. Jadi apa kata Abu Hurairah kalau bukan? Ya, kalau bukan kerana 2 ayat ini. Ayat apa? Surah Al-Baqarah ayat 159 hingga 160 berkaitan dengan larangan menyembunyikan ilmu yang Allah firmankan dalam Al-Quranul Karim. Jadi, dia beramal dengan ayat Al-Quran ini. Atas dasar itu, dia pun menyampaikan hadis Nabi SAW yang beliau ada kepada orang lain. Okey? Baik. Seterusnya, kita lihat. Dia pun kata, dalam penceritaan ini, dia kata gini, sesungguhnya saudara-saudara kita dari kalangan muhajirin, mereka disibukkan dengan perdagangan. Perdagangan ni ialah kita panggil perniagaan lah ya, okay? Dengan perniagaan di pasar-pasar. Dan saudara-saudara kita dari kalangan Ansar pula, mereka disibukkan dengan pekerjaan mereka dalam mengurus harta mereka. Ya, dalam mengurus harta mereka. Jadi dia kata gini, sementara Abu Hurairah, iaitu diri dia lah, okay, selalu menyertai, maknanya dia sentiasa bersama dengan Nabi SAW agar sekadar perutnya kenyang. Agar sekadar perutnya kenyang. Jadi, dia pun kata begini, dia, maknanya dia balik ya, maksudnya dia sedang membicarakan tentang diri dia. Iaitu Abu Hurairah selalu hadir saat orang lain tidak boleh hadir dan dia dapat menghafal saat orang lain tidak dapat menghafal. Jadi ini keistimewaan yang ada pada diri beliau. Yang mana beliau sentiasa bersama dengan Nabi SAW, iaitu menyertai baginda. Okey? Dan kita dapati ketika beliau menyertai Nabi SAW, dia berpeluang untuk hadir dalam majlis Nabi yang mana orang lain tak dapat hadir. Bila dia hadir dalam majlis Nabi, maknanya dia dapat hadis Nabi SAW. Okay? Jadi pada masa itu, hadis yang dia hafal, hadis yang dia dapat juga hafal. Okay? Hadis yang dia peroleh di majlis Nabi SAW, itu majlis ilmu yang Nabi SAW sampaikan, dia hafal. Dia berpeluang untuk hafal di saat orang lain tidak memiliki peluang tersebut. So, ini dia ceritakan. Okey, so begitulah keseluruhan penceritaan yang terdapat dalam hadis kita nombor 118 itu tadi.
Jadi, kita terus masuk kepada syarah hadis kita. Syarah hadis kita akan pergi kepada perkataan bab hifzul ilm. Dalam kitab kita ada pada muka surat 360. Bab hifzul ilm, iaitu maksudnya ialah bab menghafal ilmu. Di dalam bab ini, kita baca kitabnya, di dalam bab ini tidak disebutkan satu pun hadis selain hadis daripada Abu Hurairah. Sebab begini jemaah, kalau kita rujuk pada hadis yang bernombor 119 dan juga 120 yang terdapat dalam bab 42 ini yang tadi dari awalnya saya kata saya tak akan bacalah, maksud saya tak sentuhlah nanti hadis 119 dan 120. Ketiga-tiga hadis, iaitu daripada hadis 118, 119, 120, ketiga-tiganya yang terkandung dalam bab 42 kita ini, ketiga-tiganya adalah daripada Abu Hurairah. Okey, ketiga-tiganya adalah daripada Abu Hurairah. Jadi, disebutkan begitu kenapa Sebab Abu Hurairah adalah sahabat yang paling hafal tentang hadis Nabi. Dan jangan lupa, tajuk bab kita apa? Berkenaan dengan menghafal ilmu. Jadi mengapa Imam Al-Bukhari meletakkan ketiga-tiga hadis itu tadi daripada Abu Hurairah? Kerana beliau adalah di kalangan sahabat Nabi SAW yang paling hafal tentang hadis Nabi SAW. So kita nampak kan apa relevannya lah, apa munasabahnya untuk kita letakkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah di dalam bab ini. Kerana apa? Dia adalah sahabat Nabi yang paling banyak menghafal hadis Nabi. Okey, baik. Seterusnya kita lihat di sini. Asy-Syafi'i berkata, Abu Hurairah adalah orang yang paling hafal tentang periwayatan hadis pada zaman itu. Bahkan Ibnu Umar pernah mendoakan rahmat untuk jenazah Abu Hurairah dan berkata dia telah menghafal hadis Nabi SAW untuk kaum muslimin. Jadi Abu Hurairah sepanjang hayatnya itu dia banyak menyampaikan hadis Nabi yang beliau hafal. Sebab itu ketika beliau meninggal dunia pada masa itu, jenazahnya Ibnu Umar doakan. Kerana apa? Dia telah menghafal hadis itu bukan untuk diri dia. Bahkan dia sebarkan kepada kaum muslimin. Dia sampaikan kepada kaum muslimin berkenaan dengan apa-apa hadis yang beliau hafal. Baik. Jadi, kalau kita rujuk kepada hadis kita yang ketiga, iaitu hadis bernombor 120 dalam bab yang ke-42 kita ini, kita dapati di dalam hadis itu disebutkan bahawa Abu Hurairah radhiyallahu an belum menyampaikan seluruh hadis yang dihafalnya. Namun demikian, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tetap lebih banyak daripada sahabat yang lain. Kita dah pernah bincangkan bukan? Berkenaan dengan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Okay. Ingat tak hadis yang keberapa? Kalau lupa, sila rujuk kembali pada video-video kita yang lepas. Saya tak nak ulang kembali lah apa yang telah saya bincangkan. Jadi, saya serahkan tanggungjawabnya kepada semua yang mengikuti kuliah kita ini supaya rujuk kembali berkenaan dengan perbincangan jumlah hadis yang telah dihafal oleh ataupun yang telah disampaikan, yang telah disampaikan oleh Abu Hurairah kepada para sahabat. Jadi kita lihat di sini, sila rujuk kepada muka surat 361 untuk yang sama kitabnya dengan saya. Cuba lihat ataupun cuba carilah kalau sekiranya lain muka suratnya, cari perenggan yang mengatakan pada hadis kedua. Okey, pada hadis kedua yang tercantum dalam bab ini, iaitu hadis nombor berapa? 119. Nanti boleh refer. Walaupun ustazah tak bacakan dan tak discuss hadis itu dalam kuliah kita, tapi saya amat berharap buka hadis 119 dan buka hadis 120, rujuk perbincangan yang ada di sana. Okey, tapi yang penting perbincangan itu dia tidak lari dengan perbincangan hadis kita bernombor 118 pada pagi ini. Dia tak lari, sama sahaja untuk menceritakan berkenaan dengan hafalan Abu Hurairah radhiyallahu an. Okey, daripada hadis 119, iaitu hadis yang kedua dalam bab kita yang ke-42 ini,
menunjukkan bahawa Abu Hurairah tidak pernah lupa hadis yang pernah didengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kekuatan hafalan seperti ini tidak dipunyai oleh sahabat Nabi yang lain. Jadi daripada sudut kekuatan hafalannya yang begitu mantap dan baik ini dimiliki oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Itu ada dijelaskan dalam hadis yang ke-119 dalam bab kita ini. Okey, nanti tak apa, sila rujuk ya, sila baca sendiri. Baik, seterusnya ya, cuba cari perkataan ini untuk kita syarahkan, iaitu akthara Abu Hurairah. Ya, cari akthara Abu Hurairah. Yang mana maksudnya Abu Hurairah paling banyak menghafal hadis. Ya, Abu Hurairah paling banyak menghafal hadis. Jadi maksudnya juga Abu Hurairah banyak menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi itu saya nak kata ginilah, Abu Hurairah memang terkenal dengan sahabat, dengan satu title lah yang diberikan kepada beliau, sahabat yang paling banyak menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita rujuk ya di sini, cuba cari demikian pula masih lagi dalam perenggan yang sama pada perkataan akthara Abu Hurairah. Ya, cuba cari line ini ya, demikian pula yang tercantum dalam kitab Al-Muzara'ah melalui jalur Ibrahim ibn Sa'ad dari Az-Zuhri. Maknanya ada sanad yang lain yang dimuatkan di mana? Dalam kitab Al-Muzara'ah. Okey, yang mana di situ ada terdapat tambahan lafaz, iaitu mereka menanyakan mengapa orang Muhajirin dan Ansar tidak pernah menyampaikan hadis sebanyak Abu Hurairah. Maksudnya di sini tidak pernah tu bukan tak pernah langsung. Pernah tu pernah, tapi tak sebanyak. Ya, tak sebanyak Abu Hurairah. Jadi, dari riwayat tersebut jelaslah alasan mengapa Abu Hurairah menyebutkan orang-orang Muhajirin dan Ansar di dalam riwayatnya ini. Tadi kan, kalau ingat kembali apa yang saya baca berkenaan dengan hadis kita yang ke-118, takkan lupa ya, sebab baru saja baca tu. Mudah-mudahan tak lupa ya, ingat lagi ya yang tadi kita baca. Abu Hurairah dia cerita bukan berkenaan dengan keadaan siapa? Keadaan Muhajirin dan Ansar, yang mana dia kata apa? Muhajirin, di kalangan Muhajirin, iaitu saudara-saudaranya di kalangan Muhajirin, mereka sibuk dengan perniagaan mereka di pasar. Kemudian dia kata apa? Berkenaan dengan saudara-saudaranya yang Ansar pula, mereka sibuk menguruskan harta mereka yang mereka miliki. Jadi di sini, sebab itu mengapa kalau kita rujuk pada hadis yang ke-118, tiba-tiba je Abu Hurairah tu dia ceritakan berkenaan dengan situasi ataupun keadaan yang berlaku pada golongan Muhajirin dan Ansar. Jadi dia ceritakan kenapa. So, asalnya kenapa dia ceritakan di situ ialah kerana ada pertanyaan. Di mana kita dapat pertanyaan itu? Terdapat dalam kitab lain. Sekarang kita belajar kitab apa? Kitab Al-Ilm. Jangan lupa ya. Sekarang ini kita belajar, tak nampak pula. Kitab Al-Ilm. Mana? Ustazah. Ni. Kita belajar kitab Al-Ilm. Sekejap ya. Kita belajar sekarang kitab ilmu. Hadis yang menunjukkan ada soalan daripada orang ramai berkenaan dengan kenapa Muhajirin dan Ansar ni mereka tak riwayatkan hadis sebanyak Abu Hurairah. Jadi, dalam hadis kita di sini, kitab Al-Ilm menyebutkan penjelasan daripada Abu Hurairah. Sebab tu, kan dalam hadis ini, dia pun sebutkan, dia cerita berkenaan dengan orang Ansar, orang Muhajirin yang mereka ada komitmen mereka yang tersendiri. Bahkan kita dapati dalam hadis ini dia pun menyebutkan tentang keadaan diri dia. Maknanya bagi dia tak sama situasi dia dan situasi Muhajirin dan Ansar yang tak banyak menyampaikan hadis sebagaimana dia. Beza situasinya.
Jadi ya di sini maka jelas dan hikmah mengapa Abu Hurairah radhiyallahu an menggunakan konteks orang ketiga daripada orang pertama. Sebab dia mengatakan Abu Hurairah banyak menyampaikan hadis dan dia tidak mengatakan aku banyak menyampaikan hadis. Kerana apa? Dia nak jawab soalan. Dia nak jawab soalan tu tadi. Sebab orang tanya kenapa Abu Hurairah ni tak banyak meriwayatkan, kenapa Abu Hurairah, kenapa Abu, tersilap ya saya terbalik. Kenapa Muhajirin dan Ansar tidak pernah menyampaikan hadis sebanyak Abu Hurairah. Jadi bila dia jawab, dia gunakan nama dia balik. Okey, Abu Hurairah gini. Kalau Muhajirin dan Ansar gini. Okey, fahamlah ya maksud saya gini itu tadi kan. Baik, seterusnya kita pergi kepada perkataan yang berikutnya. Perkataan yang berikutnya di sini, kita ada perkataan apa? Walau la ayatain. Ya, walau la ayatain. Perkataan itu, kalaulah bukan kerana 2 ayat. 2 ayat yang mana tadi? Yang kita baca tadi. Yang mana? Surah Al-Baqarah ayat yang keberapa? 159 hingga 160. Yang tadi kan saya minta supaya rujuk dalam Al-Quran, terjemahan masing-masing. Okey, nanti rujuk. Buatlah homework sikit ya. Jangan belajar dengar je saya cakap. Kan lepas tu catat. Dah tu lepas kuliah tutup. Tak payahlah nak rujuk-rujuk balik. Jangan gitu. Kan maknanya ada usahanya. Sila buka Al-Quran nanti ya. Lepas kuliahnya ataupun sekarang pun boleh saja. Tak ada masalah. Sila rujuk pada surah Al-Baqarah ayat 159 hingga 160. Yang dibaca oleh Abu Hurairah. Bagi menjelaskan kepada mereka yang bertanya itu tadi. Kenapa dia banyak meriwayatkan hadis ataupun menyampaikan hadis Nabi kepada orang ramai. Jadi di sini, okey, cuba cari perkataan maknanya. Masih lagi ya pada perkataan ini, iaitu walaula ayatani. Okey, walaula ayatani. Iaitu maknanya, maksud dia berkenaan dengan 2 ayat yang dia baca itu tadi kan. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau jelaskan kepada kita begini. Maknanya ayat itu tadi, seandainya Allah tidak mencela orang yang menyembunyikan ilmu, tentunya aku tidak akan menyampaikan satu hadis pun. Jadi sekarang dalam ayat itu ada celaan, ada ancaman yang Allah sebutkan berkenaan dengan mereka yang menyembunyikan ilmu. Jadi Abu Hurairah kan, saya banyak kali dalam kuliah saya kata apa, di kalangan sahabat ini keimanan mereka tak dapat nak dibandingkan dengan keimanan kita. Mereka ni Masya Allah Tabarakallah, dapat satu ayat Al-Quran bergetar, jiwa itu takut dengan ancaman yang terdapat dalam ayat Al-Quran. Jadi dia baca ayat itu tadi yang mana ada celaan berkenaan dengan orang yang menyembunyikan ilmu. So sekarang dia tak nak mendapatkan celaan itu tadi, ya, yang terdapat pada surah Al-Baqarah dalam ayat 159 hingga 160. Dia takut Allah berikan celaan itu kepada dia. Sebab itu hadis-hadis yang dia dapatkan daripada Nabi SAW yang banyak itu tadi, dia usaha untuk menyampaikan kepada orang ramai agar dia tidak tergolong di kalangan mereka yang menyembunyikan ilmu sehingga mendapat celaan Allah Subhanahu Wa Taala. So ini Abu Hurairah, ya, begitu. Maka dia kata di sini Imam Ibn Hajar jelaskan, akan tetapi kerana, okey, dia kata tadi kalaulah bukan kerana 2 ayat itu tadi, celaan yang Allah berikan terhadap orang yang menyembunyikan ilmu, dan dia tu takkan menyampaikan ilmu walaupun satu. Dia takkan sampaikan hadis walaupun satu pun. Tapi kerana menyembunyikan hadis itu hukumnya haram. Haram hukumnya kerana apa? Maka wajiblah dia sampaikan. Oleh kerana itu Abu Hurairah radhiyallahu an banyak menyampaikan hadis yang dihafalnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So maknanya bukan dia saja-saja sesekali nak sampaikan hadis itu, tidak kan? Bukan gitu. Ada reason dia, ada sebab. Satu ialah memang dia nak sampaikan ilmu. 2 ialah kerana apa? Dia bimbang terkena celaan. Dia bimbang kerana dia masuk pada satu keadaan yang mana dia itu menyembunyikan ilmunya sebagai orang yang mengetahui hadis Nabi SAW. Sebab itu dia sampaikan banyak hadis-hadis yang telah beliau hafal. Okey, baik. Seterusnya, cuba kita lihat pada perkataan yang berikutnya.
Okey, saya nak skip beberapa perkataan ya di situ. Saya mohon cari perkataan wayahduru. Wayahduru, cari perkataan itu. Ya, perkataan wayahduru dan boleh menghadiri. Maksudnya apa? Menghadiri pelbagai ilmu. Menghadiri maksudnya adalah dalam pelbagai situasi Abu Hurairah dapat tetap menghadiri majlis ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini keadaan Abu Hurairah. Tak sama sebagaimana golongan Muhajirin dan Ansar. Ada di kalangan mereka tidak berpeluang untuk menghadiri ke semua majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu kan Abu Hurairah ini dia dapat banyak hadis. Bukan dapat banyak hadis gitu-gitu sahaja tau. Tapi bahkan dia menghafal hadis yang dia peroleh. Sebab itu, bila kita rujuk pada perkataan yang berikutnya, iaitu wayahfazu di situ, dan menghafal. Apa maksudnya? Iaitu menghafal pelbagai ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia peroleh. Jadi ini kita panggil sebagai keutamaan yang dimiliki oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, yang tidak dimiliki oleh sahabat yang lain. Kerana apa? Mereka ada komitmen yang perlu mereka selesaikan. Contohnya tadi kan disebut ada di kalangan mereka yang sibuk menguruskan harta mereka, ada di kalangan mereka yang sibuk dengan perniagaan mereka. Jadi di sini Abu Hurairah dia tidak ada komitmen untuk perniagaan dan pengurusan harta itu tadi. Maka kelapangan masa yang dia ada, apa yang dia buat? Dia menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pelbagai majlis ilmu yang mampu untuk dia hadiri, tapi orang lain tidak dapat hadir. So di sini maknanya bila dia banyak menyertai, majlis-majlis ini kan, secara tidak langsung kita faham banyak juga hadis yang dia miliki kerana kesempatan-kesempatan yang beliau peroleh itu tadi. Okey, baik, di sini ada disebutkan berkenaan dengan bukti yang Abu Hurairah dia menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat ada kisah yang pertama di situ disebutkan. Okey, iaitu beliau sampaikan hadis dalam sebuah majlis kepada para sahabat. Kalau kita lihat dalam kitab kita di sini, Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab At-Tarikh dan Al-Baihaqi dalam kitab Al-Madkhal dari hadis Muhammad bin Umar bin Hazm bahawasanya dia duduk di satu majlis yang dihadiri oleh belasan orang dari kalangan sahabat. Sementara itu, Abu Hurairah beliau menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Jadi ada orang yang menyaksikan Abu Hurairah menyampaikan hadis kepada bukan satu tapi belasan orang di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu bukti yang menunjukkan Abu Hurairah ada hafalan-hafalan hadis yang banyak lalu beliau sampaikan kepada para sahabat yang lain. Kita ada bukti yang kedua yang diberikan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab kita ini. Okey, apa bukti yang kedua? Kita lihat di sini. Kedua, beliau mengulangi hadis yang ditanyakan kepadanya. Okey, iaitu apa dia? Kalau lihat dalam kitab kita di sini disebutkan begini. Ada satu hadis yang tidak diketahui oleh sebahagian mereka. Itu di kalangan sahabat lah ya. Okey, ada satu hadis yang tidak diketahui oleh sebahagian mereka. Lantas mereka menanyakannya kepada Abu Hurairah dan dia pun mengulangi hadis tersebut sehingga mereka pun mengetahuinya. Jadi ada di kalangan para sahabat yang tidak tahu satu hadis. Lalu mereka tanya kepada Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah pun sampaikan hadis itu kepada mereka. Dia ulang hadis itu kepada mereka sehingga mereka pun jadi orang yang mengetahui berkenaan dengan hadis tersebut. Dan selanjutnya Abu Hurairah menyampaikan hadis yang lain. Dan hal itu terjadi beberapa kali. Maknanya bukan pada satu peristiwa, tapi ada banyak kali hal itu berlaku yang mana mereka ini bertanyakan kepada Abu Hurairah berkenaan dengan hadis yang tidak mereka ketahui, lalu Abu Hurairah pun
sampaikan kepada mereka. Okey, baik. Maka sejak itu dia kata, aku tahu bahawa Abu Hurairah adalah orang yang paling kuat hafalannya. Sebab dia spontan. Orang tanya, terus dia dapat sampaikan. Dia tak macam kita. Kan kalau kita orang tanya, kejap saya balik rumah, saya baca dulu kitab saya. Saya tak ingat lah kat mana hadis tu kan. Kita macam gitu. Tapi Abu Hurairah tidak. Ya, Abu Hurairah tidak. Dia orang tanya terus. Dia dapat ingat, lalu dia sampaikan kepada orang yang bertanya. Dan itu berlaku banyak kali dalam beberapa peristiwa, bukan sekali sahaja. Jadi daripada peristiwa itu, diakui bahawa hafalan Abu Hurairah adalah kuat. Paling kuat hafalannya. Baik, kemudian kita ada keadaan yang ketiga. Kalau kita rujuk ya dalam slide kita di sini, iaitu pengakuan dari Ibn Umar radhiyallahu an. Dalam kitab kita disebutkan begini. Ada riwayat Ahmad dan juga Imam At-Tirmidzi dari Ibn Umar radhiyallahu an, dia berkata kepada Abu Hurairah, dahulu engkau adalah orang yang paling sering mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang paling hafal hadis beliau. Di sini kita tak kata itu soalan. Ya, itu bukan soalan, tetapi ia adalah satu bentuk pengakuan yang diberikan oleh Ibn Umar tentang kesempatan, peluang, kan, ataupun keistimewaan yang dimiliki oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Yang mana Ibn Umar kata apa di sini? Beliau adalah orang yang paling sering mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia adalah orang yang paling menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, menerusi ketiga-tiga situasi itu tadi kan, kita dapati tidak boleh untuk kita nafikan bahawa Abu Hurairah adalah orang yang menghafal ilmunya. Okey? Orang yang menghafal ilmunya. Bertepatan tak dengan topik kita untuk bab yang ke-42 ini? Bertepatan. Sebab bab kita bincang tentang apa? Menghafal ilmu. Jadi kita berikan contoh tentang seorang sahabat Nabi yang merupakan pelajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bagaimana keadaannya? Dia menghafal ilmu, iaitu menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau peroleh. Okey? Baik. Seterusnya kita lihat di sini. Apakah pengajaran yang boleh kita dapatkan daripada hadis kita yang ke-118? Ada 4 pengajaran yang ingin saya sebutkan yang boleh kita ambil daripada hadis kita yang ke-118 ini. Ya, pengajarannya apa yang pertama? Iaitu dorongan menghafal ilmu. Ya, pertama dorongan menghafal ilmu. Daripada apa yang terdapat dalam hadis ini. Iaitu yang kita baca tadi kan berkenaan dengan Abu Hurairah. Kemudian kita dapati Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau datangkan situasi-situasi sebagai contoh untuk membuktikan bahawa Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang banyak menghafal hadis Nabi SAW. Hadis ini ingin memberikan motivasi kepada diri kita. Bila kita belajar, kan, contoh kita ikuti kuliah kita pada hari ini, maka seharusnya kita usaha untuk menghafal apa yang kita belajar. Saya nak tanyalah, hadis-hadis kita yang lepas tu kan, yang kita bincangkan, dah hafal belum? Dah hafal belum hadisnya? Ustazah, hadisnya panjang Ustazah, kita nak hafal tak tahulah bila nak game. Ya, bila nak game. Jadi hari ini kita bincangkan begini. Bagi saya ya, sesiapa yang mengikuti kuliah kita, sebenarnya kita ni dah masuk ke sesi yang kedua tau. Kan? Betul tak? Hari tu kita bincangkan kitab kita yang pertama. Betul tak? Kitab kita yang pertama kitab apa? Kitab iman. Kan? Kemudian kita masuk kitab kita yang kedua. Kitab ilmu. Hadis kitab kita yang pertama dah hafal. Kalaulah saya suruh hafal agaknya tak ada orang nak ikuti kuliah saya kan pada masa tu kan, betul tak? Dahsyatnya Dr. Sakinah tahulah dia doktor. Suruh kita hafal hadis kau banyak pula tu. Tak sanggup aku. Begitulah keadaannya kita kan. Sekarang ni kita dah masuk pada kitab kita yang kedua. Kan? Okey. Kitab kita yang kedua ini bagi saya ginilah.
kalau tak semua, sekurang-kurangnya ada 1, 2, 3, 5 pun lah kata, kita dah hafal hadisnya. Ya, usahakan. Usahakan. Sekurang-kurangnya. 5 lah, letak 5. Kan? 5 hadis yang kita dah hafal dalam kitab ilmu kita ini. Kitab ilmu. Untuk jilid yang kedua. Jilid yang pertama mungkin boleh ambil 10 sebab tebal kitab tu. Okey, tebal kitabnya. Mungkin boleh ambil 10 hadis. Tak apa, saya azam. Saya nak hafal 10 hadis yang ada dalam kitab iman. Jilid yang pertama. Sekarang saya belajar kitab ilmu. Jilid yang kedua ini, saya azam. Mungkin sekurang-kurangnya 5 lah letak. Target saya 5. Bagus begitu. Lebih-lebih lagi setelah kita bincangkan berkenaan dengan Abu Hurairah tu tadi kan. So, ia merupakan satu motivasi untuk diri kita menghafal ilmu tersebut. Kita berkata, Allah SWT, Abu Hurairah lain, kita lain, ya Allah, dia tu lain. Dia sahabat Nabi, kita bukan sahabat Nabi. Tapi kita umat Nabi SAW. Ya, kita umat baginda SAW. Kenapa kita hafal hadis? Kerana kita cinta kepada Nabi SAW. Sebab itu, buktikan kecintaan itu. Antaranya ialah bagaimana? Dengan usaha untuk kita menghafal hadis Nabi. Sekurang-kurangnya 1 lah. Okay? 2 pun tak apalah. Okay? 1, 2 tak apalah. Tapi, kalau tak ada usaha, itulah jadi masalahnya. So, sebab tu kita belajar bab 42 ni kan, untuk memberikan motivasi pada diri kita agar kita menghafal hadis Nabi SAW. Baik, kita masuk kepada pengajaran kita yang kedua. Ya, pengajaran kita yang kedua ialah mengurangkan perkara duniawi dia dapat menguatkan hafalan. Abu Hurairah bagaimana keadaannya? Dia tidak disibukkan dengan perniagaan dia. Okay, maknanya dia memang tidak ada perniagaan. Dia pun tak disibukkan dengan pengurusan harta dan sebagainya kan. Jadi, kalau kita ni nak kuatkan hafalan kita, senang begini, saya nak kata. Bagi saya, tak kisah kita sibuk dengan perniagaan sebab itu pekerjaan kita. Okay? Itu komitmen kita untuk memberi nafkah kepada keluarga. Cuma sebaiknya, sebolehnya, kalau kita dapat elakkan diri kita daripada terlibat kepada perkara-perkara yang melalaikan, itu baik. Kurangkan dengar muzik, kan? Kurangkan menonton televisyen, ya, kurangkanlah untuk hal-hal yang melalaikan lah. Supaya apa? Hafalan kita menjadi mantap. Okey, hafalan kita menjadi mantap. Baik, seterusnya pengajaran kita yang ketiga ya. Baik, keutamaan mencari nafkah bagi yang memiliki keluarga. Sebab tadi dalam hadisnya ada berkenaan dengan golongan Muhajirin dan Ansar, yang mana mereka sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan mereka. Itu komitmen-komitmen yang mereka miliki. Jadi di sini, jika kita ada keutamaan itu tadi, kita uruskan keutamaan tersebut. Kalau kita bekerja, kerjalah, kan? Bekerja. Letakkan komitmen kita pada hal itu. Tapi, jangan lupa, adakah di kalangan Muhajirin dan Ansar mereka meninggalkan majlis ilmu? Tidak. Mereka tak langsung tinggalkan. Cuma ada masa-masa yang mana mereka perlu letakkan komitmen mereka terlebih dahulu ya kepada pekerjaan cari nafkah tu tadi. Mereka tumpukan masa mereka untuk mencari nafkah. Tapi bila mereka ada kesempatan untuk ikuti majlis Nabi SAW, pasti mereka tidak akan melepaskan peluang. So kita, betul kita bekerja. Ya, kita ada komitmen kita untuk mencari nafkah. Dipersilakan. Saya pun tak halang. Ya, Nabi pun tak halang. Bahkan Nabi galakkan kita. Nabi suruh kita keluar bekerja. Tapi jangan sampai kita meninggalkan langsung pengajian-pengajian ilmu sehingga kita jadi orang yang mengabaikan ilmu-ilmu agama. Okey, baik. Seterusnya kita ada pengajaran kita yang terakhir dan yang keempat di sini. Okey, iaitu apa dia? Boleh menyebutkan keistimewaan diri jika perlu dan jika tidak menimbulkan rasa kagum pada diri. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Hurairah itu tadi kan? Betul tak? Disebut apa tadi? Disebutkan tentang diri dia. Diri dia yang ada keistimewaan menyertai Nabi SAW. Yang mana dia kata, dia boleh menghafal, dia boleh hadir saat orang lain tidak hadir. Itu keistimewaan dia. Okay? Dia boleh menghafal saat orang lain tidak boleh menghafal. Dia sebutkan tentang keistimewaan dia.
Jadi kita tak salah sebenarnya kadang-kadang kan kalau kita sebut tentang kelebihan ataupun keistimewaan yang kita ada. Namun dengan syarat jika perlu. Maknanya tadi Abu Hurairah dia sebutkan gitu saja-saja ke? Tak. Ada orang bertanya kepada dia, kenapa Muhajirin, kenapa orang Ansar tak sebagaimana dia? Kan yang banyak menyampaikan hadis. Jadi di sini dia pun jelaskan, itu keperluan? Yes, keperluan. Untuk dia maklumkan kepada orang yang bertanya. Ya, so di sini kalau perlu dan tidak menimbulkan rasa kagum pada diri, dipersilakan untuk kita menyebutkan berkenaan dengan kelebihan dan keistimewaan yang kita miliki. Jadi tak salah. Okay. Namun yang penting saya nak tekankan untuk bab kita yang ke-42 pada pagi ini. Keseluruhannya lah ya, walaupun saya tak baca hadis 119 dan juga hadis 120, kan minggu depan pun saya tak bacalah hadis itu, maknanya saya akan masuk kepada bab yang baru. Yang pentingnya untuk keseluruhan bab kita yang ke-42 yang kita pegang dan kita bincang pada pagi ini ialah untuk memberikan motivasi kepada diri kita agar apa? Menghafal ilmu. Ya, supaya kita ni tak hanya belajar gitu sahaja, tetapi kita ada usaha. Usahanya apa? Hafal apa yang dah kita belajar, kan? Nota-nota yang dah kita catat. Mungkin kita, ada dua pendapat rupanya hari tu. Ustaz kata pendapat pertama gini, pendapat kedua gini, dalilnya gini, lepas tu dalilnya gitu. Kalau dah hafal gitu, Masya Allah, Tabarakallah. Saya rasa itu satu, kalau saya tahulah ada orang yang buat gitu, Masya Allah, saya rasa tenang. Lega kita ni. Bertahun-tahun kita mengajar. Ada juga yang jadi. Bukan jadi-jadian ya, tak. Tapi ada juga yang dengar dan mengamalkan ilmu itu sungguh-sungguh. Ya, usaha. Kalau kita belum mulakan, saya harap mudah-mudahan daripada hari ini kita mulakan dan kita usahakan untuk menghafal ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Okey, itu sahaja perbincangan kita untuk hari ini. Saya tutup kuliah kita pada hari ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.